try. Okey, gimana? Muka surat 5 ya. Okey, sebentar. Bismillah. Boleh mula? Ustaz boleh mula sementara tu. Okey. Saya tengah Bismillah. buka Baik. PDF. Okey, baiklah. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nas'alullahal karim an yarzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من عبادك الصالحين ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تعالى. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan dengan join ataupun duduk dalam majlis ilmu ini walaupun melalui Google Meet, kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat daripada amalan yang kita buat pada hari ini dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi kita sambung pada pembacaan kitab Aujazul Mukhtasarat. Nah, pada muka surat 5. Yang sebelum ni kita telah pun baca pada matan wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin. Itu kita telah bincangkan pada matan ni pada minggu lepas. Tapi hari ni kita masuk pada matan yang baru. Iaitulah kata muallif rahimahullah. Tak boleh tunjuk ni. Dia kata wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada penjagaan daripada maksiat melainkan dengan pemeliharaan Allah, dan tiada kekuatan untuk taat kepada Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Daripada mana ni makna perkataan zikir ni? Iaitulah daripada hadis baginda Nabi SAW. Ada satu kali seorang sahabat, muka surat 5, seorang sahabat yang namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Dia menyebut zikir ini, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Lalu Rasulullah SAW mendengarnya. Lalu Rasulullah SAW datang ke sampingnya, kemudian menegur. Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Tadri ma tafsiruha? Muka surat 5. Muka surat 5 atas ni. Tu. La haula wala quwwata. Ya ni. Yang tu. Yang tu ada. Berhenti situ. Nabi tanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud, Tadri ma tafsiruha? Adakah kamu tahu apakah makna ataupun tafsirnya? Lalu Ibnu Mas'ud dia kata kepada Rasulullah SAW, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu baginda Nabi SAW sebut,
qala la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah wa la quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Ha? Nabi sebut la haula an maksiatillah, tidak ada daya, tidak ada penjagaan daripada maksiat melainkan dengan pemeliharaan Allah, illa bi'ismatillah. Illa bi'ismatillah ini melainkan dengan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata wala quwwata ala ta'atillah, tidak ada kekuatan bagi seseorang itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan illa bi'aunillah, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini tuan-tuan, kita faham bahawasanya kita dalam kehidupan seharian kita ni, kita dapati diri kita pada waktu ni, sebagai contoh, kita berada dalam majlis ilmu. Berada dalam majlis ilmu maknanya kita melakukan ketaatan, salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak melakukan maksiat. Jadi keadaan kita ni terhindar daripada perkara maksiat. Maknanya sebab apa kita terhindar daripada melakukan perkara maksiat, perkara lara? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjaga kita daripada kita ni melakukan maksiat, maka kita tak mampu untuk menahan diri kita ataupun menghindari diri kita daripada melakukan maksiat. Maknanya kalau orang tu tak buat maksiat, itu adalah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Sebab tu manusia tak ada kekuatan ataupun daya untuk mempertahankan diri dia daripada melakukan maksiat, melainkan dengan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata wala quwwat, Nabi kata wala quwwata ala ta'atillah, tidak ada daya, tidak ada daya ataupun tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Kita ni tidak mampu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendirikannya. Sebagai contohlah, seseorang tu dia pergi masjid. Dia pergi masjid untuk melakukan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dia pergi, dia berjalan sampai dah masuk ke saf. Kemudian dia ikut imam. Kemudian dia mendirikan solat fardu maghrib. Itu perjalanan dia tu, dia dapat mampu untuk mendirikan solat maghrib secara berjamaah mengikut imam, itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tak tolong dia, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tak bantu dia untuk mendirikan satu solat maghrib tadi, maka dia tak akan mampu. Sebagai contohlah, dia seseorang tu dia nak dirikan solat maghrib, tetapi tiba-tiba dia ni ditimpa sakit. Dia ditimpa satu penyakit menyebabkan dia tak mampu untuk dirikan solat. Sebagai contoh, dia penyakit dia ni pensan, hitam dan sebagainya lah, kita kata, menyebabkan dia tak mampu mendirikan solat di masjid. Ataupun dia sakit biasa. Dia sakit biasa, sebagai contoh, kaki dia patah. Dia tak mampu lagi nak pergi berjalan ke masjid untuk solat jemaah. Maknanya dia tidak mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sini tuan-tuan, kita kena tahu hakikat kita mendirikan ataupun melakukan ibadah pada hari ini adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita ni seakan-akan tidak ada apa-apa, melainkan kita ni adalah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan di sini juga wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi yang saya sebut tadi, kita melakukan ibadah kerana Allah tolong kita. Kita dapat melakukan ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita. Sebab tu tuan-tuan, daripada sini bila kita ingat kita ni boleh buat solat sunat, puasa, pergi haji, semua itu adalah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita sentiasa ingat perkara yang seperti ini, mudahlah untuk kita jauhi diri kita daripada riya.
Sebab tu kalau orang-orang duk riak dengan amalan sendiri tu, kadang-kadang disebabkan dia lupa. Dia buat solat, dia mendirikan solat, dia melakukan puasa, dia bersedekah. Itu semua adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tidak dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan mampu. Dia tidak akan mampu melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ni seakan-akan tidak ada apa-apa, melainkan Allah yang tolong kita. Dan Allah yang bantu kita mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat benda ni, insya-Allah hilang benda perkara-perkara yang ada daripada penyakit hati, riak, ujub, takabur dan sebagainya. Kemudian bila disebut la haula wala quwwata illa billah, kalimah zikir ini warid di dalam hadis baginda Nabi SAW. Nabi kata, man qala la haula wala quwwata illa billah kanat lahu dawa'un min 99 da'an aisaruha alham. Nabi SAW sebut di dalam hadis baginda Nabi SAW, zikir ini, sesiapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, ia mampu menjadi penawar daripada 99 jenis penyakit. Mampu menyembuhkan 99 jenis penyakit. Yang paling iaitulah sekurang-kurang penyakit tersebut, iaitulah alham. Apa dia maksud alham? Kesedihan. Selain daripada penyakit-penyakit yang kita tak tahu penyakit apa, tapi Rasulullah SAW sebut 99 jenis penyakit boleh disembuhkan dengan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Itu penting tu tuan-tuan. Boleh kita jadikan ikhtiar kita bila mana kita ditimpa penyakit, ditimpa musibah, ditimpa kesedihan, kita baca zikir ni, la haula wala quwwata illa billah. Perbanyakkan. Ada. Kalau saya ingat dulu ada diceritakan di Makkahul Mukarramah, ada tentang satu hospital. Hospital ni didapati bila kita pergi ke hospital tu tak ada orang, tak ramai pesakit. Hospital, klinik kalau tak salah saya. Satu klinik ni tak ramai pesakit. Dalam satu hari kadang-kadang ada seorang, kadang-kadang tak ada langsung. Bila dia tanya kepada bila doktor ni, peliklah. Dia buka klinik sepatutnya datang ramai pesakit. Dia pun tanya kepada pesakit yang tiba-tiba datang seorang ni, dia kata, dia tanya, kenapa aku tengok di tempat ni kurang sangat pesakit yang datang ke klinik aku. Kalau aku tengok di luar negara tu penuh orang datang klinik. Lalu dia kata, kami kebiasaannya kami melakukan ikhtiar yang lain terlebih dahulu sebelum kami datang ke hospital. Di antara ikhtiar dia orang, bila ditimpa satu penyakit, sebagai contoh penyakit demam. Penyakit demam. Bila ditimpa penyakit demam, dia orang ni biasanya akan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mereka tahu mereka ditimpa penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebab untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Jadi disebabkan mereka tahu antara punca mereka ni ditimpa penyakit adalah disebabkan banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sembuh juga, dia orang akan solat hajat. Adakan solat hajat. Kalau solat hajat tak sembuh juga, dia orang akan buat apa? Dia akan minum makanan sunnah. Minum dan makan makanan sunnah seperti madu, habatus sauda. Dia ikhtiar benda tu dulu. Kemudian setelah tu barulah, bila mana kalau tak sembuh lagi, barulah dia pergi datang ke hospital atau klinik untuk jumpa doktor. Tengok. Maknanya ikhtiar dia orang mulakan dengan bismillah. Bukan bismillah, istighfar. Boleh juga dibuat zikir la haula wala quwwata illa billah. Mana tahu penyakit tu termasuk dalam senarai 99 penyakit yang disebutkan oleh hadis baginda Nabi SAW, kita perbanyakkan.
Tiba-tiba kita datang demam, kita banyakkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian ucapkan istighfar. Tak, ucapkan istighfar. Boleh jadi dengan cara tu Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan penyakit kita. Sebab tu elok sangat dijadikan zikir, diperbanyakkan zikir ini. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kata lagi muallif rahimahullah, amma ba'du. Adapun setelah itu. Tak, setelah itu tu apa maksud dia? Kita baca dia. Amma ba'du fa innal ilma nurun wal jahla tihun wa hayratun wa khasarun. Tak. Adapun setelah itu ataupun selepas itu, iaitu selepas dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, setelah dimulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selepas itu, selepas disebut semua-semua yang disenaraikan tadi, sesungguhnya kata muallif, sesungguhnya ilmu itu cahaya, manakala kejahilan itu pula kesesatan, kebingungan, kerugian. Sebab itu tuan-tuan, di sini muallif sebut, dia kata sesungguhnya ilmu itu cahaya, manakala kejahilan itu kesesatan, kebingungan dan kerugian. Bagi kita kata orang yang mempunyai ilmu ini, dia sebenarnya seperti orang yang bawa lampu suduh untuk menyinari kehidupan ataupun perjalanan dia pada waktu malam. Seakan-akan seperti itu. Maknanya dia menyinari, dia menerangi tentang cara bagaimana untuk menjalani hidup sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang tidak ada ilmu pula, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia seperti ulama kata, orang yang jahil ni seperti dia ni sebagai seorang pencari kayu di hutan. Pencari kayu di hutan. Bila mana dia masuk hutan, pada waktu malam. Masuk hutan pada waktu malam dalam keadaan dia tak bawa apa-apa peralatan. Dia masuk macam tu saja. Untuk cari kayu hutan. Dia masuk dalam hutan dalam keadaan gelap, dia berjalan dalam keadaan dia tidak tahu dalam tu ada perkara yang sangat memudaratkan dia. Seperti apa? Boleh jadi ada haiwan yang buas yang boleh memakan dia, seperti rimau, serigala dan sebagainya. Dan boleh jadi juga di dalam hutan yang gelap tadi ada lubang yang besar, dan ada dalam di lubang tersebut ada duri-duri. Sekiranya kalau dia terjatuh dalam lubang tersebut boleh menyebabkan dia mati. Maknanya ulama memperumpamakan orang jahil ini seperti pencari kayu hutan di waktu malam yang berisiko, kita kata, yang terdedah dengan segala bahaya. Begitu juga orang jahil, tuan-tuan. Orang jahil ni kehidupan dia dalam keadaan jahil ni macam kita kata sentiasa terdedah dalam perkara yang mudarat. Itu diumpamakan orang jahil dengan pencari kayu di dalam hutan. Sentiasa terdedah dalam bahaya. Bahaya yang macam mana, tuan-tuan? Bila dia jahil, tuan-tuan, dia buat sesuatu perkara, suatu perkara tu kadang-kadang dia melanggar apa? Melanggar peraturan syarak. Yang mana bila dia langgar peraturan syarak terhadap apa yang dia buat tu, dia boleh menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Itu bahaya. Kita kata orang jahil ni, dia ni ulama kata merupakan satu bala lah bagi orang jahil yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kejahilan itu adalah satu bala yang dah sangat dahsyat. Dan ulama kata asyaddul bala ala syakhsi an yaj'al Allah fihi jahlan fi ilmi din. Dan bala yang paling teruk, paling dahsyat adalah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan seseorang itu menjadi orang yang jahil.
Dan menjadi keadaan dia itu dalam keadaan jahil. Itu satu bala yang sangat dahsyat. Lebih dahsyat lagi daripada bala-bala yang kita tahu. Seperti apa? Tsunami. Itu bala juga. Seperti apa? Tanah runtuh. Seperti apa lagi? Gempa bumi. Itu bala juga. Dahsyat dah. Tetapi ulama kata lebih dahsyat lagi daripada senarai yang kita sebut tadi, daripada bala-bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia adalah mereka ini Allah Taala jadikan dia ni dalam keadaan jahil. Ada. Lebih teruk daripada orang yang kena tsunami, lebih teruk daripada orang yang kena gempa bumi, lebih teruk daripada orang yang kena banjir, mati dalam keadaan kebakaran dan sebagainya. Lebih teruk. Ada. Lebih teruk keadaan orang yang jahil ini berbanding dengan mereka ditimpakan bala dengan pelbagai bala-bala yang disenaraikan dalam yang ada dan kita kata ada dalam dunia ni. Lebih teruk. Jahil itu merupakan sedahsyat-dahsyat bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah rugi dah tuan-tuan. Kita pun ada sebut sebelum ni, bagi orang yang jahil bila dia buat ataupun mendirikan suatu ibadah, dia buat ibadah tapi ibadah dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau 10 tahun dah dia buat ibadah tidak sah. Sebab apa? Dia jahil terhadap apa yang dia nak mendirikan ibadah tersebut. Seperti solat sebagai contoh. Dia nak bila mana dia tengok orang ramai solat, dia nak solat juga. Tapi dalam masa yang sama dia tak belajar tentang solat. Itu rugi dah tuan-tuan. Kemudian bab puasa. Bila tengok orang puasa, dia nak ni juga, nak puasa juga. Nak puasa, kemudian dia puasa. Dia tak tahu perkara-perkara yang membatalkan puasa, apakah syarat-syarat sah puasa, rukun-rukun puasa, apa dia. Dia tak belajar satu persatu, maka dia buat ibadah dalam keadaan jahil. Maknanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia melakukan maksiat, dalam keadaan dia buat maksiat tu dia tak tahu. Ini maksiat ke ataupun benda yang dibenarkan di dalam agama Islam. Jadi dia sentiasa buat benda tu dalam keadaan dia tak tahu. Ramai orang ini sebagai contoh lah. Mungkin dalam ni semua orang tahu mengumpat itu adalah dosa. Fitnah itu adalah dosa juga. Apa lagi? Zina ataupun minum arak itulah adalah dosa. Tapi ada setengah orang bagi dia ni, sebab dia tak belajar ilmu agama. Tak belajar ilmu agama, bagi dia mengumpat ni adalah tak ada apa-apa. Tak berdosa bagi dia. Ada setengah orang yang macam ni. Sebab tu dia sentiasa melazimi mengumpat. Ada setengah orang melazimi minum arak. Ada setengah orang melazimi zina. Dia anggap benda tu benda kecil. Ada yang tak tahu langsung hukum mengumpat tu haram. Ada tak tahu langsung hukum mengumpat tu haram. Sebab tu dia buat. Dan sebahagian daripada orang, ibu-ibu, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni mereka tahu mengumpat tu dosa. Mengumpat itu dosa. Tetapi dia tak faham apakah takrif bagi mengumpat. Sebagai contoh, setiap pagi ada mesyuarat tingkat di antara kalangan ibu-ibu di luar sana lah, bukan dalam majlis ni. Di luar sana dia sentiasa menceritakan tentang perihal orang lain. Maknanya dia mengumpat antara satu sama lain. Dia sentiasa mengumpat. Bagi dia orang dah 10 tahun dah dia rasa benda tu tak salah. Bila orang yang ada ilmu sikit datang kepada dia orang, tanya, kenapa kamu mengumpat kan ni? Kami tak mengumpat. Kami cakap benda yang betul. Dia cakap macam tu. Apa yang kami cakap tentang orang tu, benda yang betul. Kami tak mengumpat. Dia tak faham takrif mengumpat tu apa. Sedangkan takrif mengumpat itu, iaitulah bercakap tentang perihal orang lain dengan sekira-kira dia tidak suka. Bercakap tentang perihal orang lain di belakangnya dengan sekira-kira dia tidak suka dengan perkataan itu. Sebagai contoh, kita kata kita duk bagi tahu orang lain jiran aku tu malas. Suka tidur, kuat tidur, dia kata. Apa yang dia cakap tu betul. Apa dia cakap tu betul sebab dia tengok. Itu masuk dalam takrifan mengumpat atau tidak?
masuk tuan-tuan. Itu sebab itulah ini juga takrifan bagi apa mengumpat ini termasuk juga dalam ilmu fardhu ain. Pentingnya belajar ilmu fardhu ain supaya dia tahu halal haram perkara yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tahu satu persatu. Kemudian dia sambung lagi, disebut muallif berkata lagi, faminal 'ari 'al mukallafi an yarda li nafsihi bihali ahli al-khizyi wal khizlan. Muka surat 6. Slide dia muka surat 6. Kita muka surat 6 atas sekali. faminal 'ari 'alal mukallafi an yarda li nafsihi bihali ahli al-khizyi wal khizlan wa yuhmila tahsil ilmi al-hal. Justru dia kata justru antara perkara yang mengaibkan seseorang mukallaf itu adalah tatkala dia rela bagi dirinya dengan keadaan orang yang keji dan rugi, dan dia pula mengabaikan menuntut ilmu fardhu ain. Tengok bagi muallif kata justru antara perkara yang mengaibkan bagi seorang mukallaf itu dia membiarkan diri dia dalam keadaan keji dan rugi. Kenapa disifatkan orang yang jahil tadi dengan keji dan rugi? Ada. Sebab bagi orang yang jahil ni, bagi orang yang jahil, mereka ni kalaulah tidak belajar tentang apa? Tentang hukum hakam, tentang hukum hakam, ilmu fardhu ain, boleh jadi dan besar kemungkinan mereka sentiasa melakukan perkara-perkara yang dikeji oleh syarak. Dan dalam keadaan jahil, dia membiarkan diri dia dalam keadaan jahil, menyebabkan dia ni sentiasa berada dalam keadaan rugi. Itu maknanya dimaksudkan oleh muallif. Dan dia pula mengabaikan menuntut ilmu fardhu ain. Dan sedangkan ilmu fardhu ain adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap mukallaf. Tak boleh seorang pun meninggalkan belajar ilmu fardhu ain. Sebagai contoh, dia wakilkan kepada orang lain. Aku malas lah, aku nak solat tapi aku tak nak belajar tentang solat. Kau tolong belajar aku. Tolong belajar untuk aku. Dia tak nak belajar. Sedangkan yang wajib itu adalah ke atas setiap mukallaf. Dia tak boleh wakilkan kepada orang lain. Kena belajar sendiri. Ilmu fardhu ain ni juga tuan-tuan, kita kata ilmu yang dituntut. Kenapa sangat dituntut tuan-tuan? Kerana ilmu fardhu ain ni antara fungsi dia dapat membezakan antara perkara hak dan perkara batil pada hari ini. Tapi ramai orang tinggalkan benda ni tuan-tuan. Ilmu fardhu ain ni seperti apa tuan-tuan? Seperti kita belajar tentang rukun-rukun solat. Ilmu fardhu ain, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belajar tentang perkara-perkara rukun dalam solat sebagai contoh, rukun dalam wuduk sebagai contoh, belajar tentang rukun-rukun puasa sebagai contoh. Itu termasuk dalam ilmu fardhu ain. Tetapi hari ini tuan-tuan, kita dapati dalam pasaraya, dalam pasaraya dia tulis buku panduan belajar fardhu ain ataupun panduan solat. Panduan solat ataupun ini kita kata ilmu fardhu ain dah, ilmu fardhu ain. Tetapi di dalam tu tuan-tuan, kadang-kadang disenaraikan rukun solat itu adalah ilmu fardhu ain. Kemudian disenaraikan, diselitkan juga, dicampur sekali dengan perkara-perkara sunat dalam solat. Ada benda buku-buku yang macam ni, sehingga kan orang tak dapat beza manakah yang wajib dia ketahui tentang solat dan manakah perkara sunat yang dia perlu tahu. Tak dapat beza. Ilmu fardhu ain adalah ilmu yang wajib. Jadi bila kita kata ilmu yang wajib, maknanya ilmu itu adalah ilmu yang dituntut, diwajibkan, seperti kena belajar rukun solat. Perkara-perkara sunat dalam solat itu tidak termasuk dalam perkara wajib. Jadi bila kita beli ataupun tengok buku-buku di pasaraya, dia seolah-olah bercampur aduk.
perkara sunat dan perkara rukun. Jadi orang ramai keliru tentang perkara ni. Ramai. Budak-budak sekolah bila kita tanya sebutkan rukun-rukun solat. Dia sebut. Dia ingat sesuatu daripada rukun solat tu bukan perkara rukun. Ada sebahagian dia ingat perkara sunat dalam solat itu adalah rukun daripada solat. Jadi bercelaru habis. Ni bahaya juga tuan-tuan. Sebab tu bila kita kata nak belajar ilmu fardhu ain, belajar ilmu yang betul-betul yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bab solat, belajar tentang rukun dulu. Biar habis bacaan dalam solat sebagai contohnya. Bacaan dalam solat yang wajib-wajib dulu. Kemudian setelah itu barulah disebut tentang apa dia perkara-perkara sunat dalam solat. Jangan gabungkan sekali. Ini kalau orang alim dulu-dulu dia betul-betul kalau dia belajar nak mengajar tentang ilmu fardhu ain, dia ajar perkara yang wajib dulu. Jangan campur daripada mula lagi dia tak campur perkara sunat dan perkara rukun dalam solat. Supaya pelajar-pelajar atau murid ni dapat bezakan mana antara rukun yang mana antara sunat dalam solat. Jangan jadi tertukar. Sebabnya bagi setengah orang dalam kitab fiqh, bagi orang yang meyakini setiap daripada perkara sunat itu adalah wajib, itu okey lagi. Bila mana dia buat semua perkara sunat termasuklah perkara rukun, kemudian itu okey lagi. Tetapi kalau dia menganggap perkara rukun dalam solat sebagai contoh, dia ingat rukuk ini adalah sunat. Rukuk dalam solat adalah sunat. Bila dia anggap rukuk dalam solat yang mana ianya merupakan rukun dalam solat sebagai sunat, maka tak sah solat dia. Itu bahayanya. Bila dicampur aduk yang perkara yang mudah disalah faham oleh setengah-setengah pelajar. Itu bahaya. Kadang-kadang disebabkan dia tak mahir nak membezakan perkara sunat dan perkara wajib. Menyebabkan dia buat perkara sunat tapi tinggalkan perkara wajib dalam solat. Tak sah juga solat. Banyak benda kena dipelajari dengan teliti supaya dapat bezakan antara wajib dan perkara sunat. Sebab tu dalam kitab ni bila dibincangkan tentang dalam bab fiqh nanti, bila dibincangkan tentang perkara fardhu ain, maka dia akan betul-betul bincangkan tentang perkara fardhu ain. Iaitu kalau tentang solat, bincang tentang rukun solat. Bila bincang tentang wuduk, maka dia akan bincang tentang rukun wuduk. Dia tak gabungkan sekali sunat-sunat wuduk apa dia, rukun wuduk apa dia, tak gabung sekali. Supaya apa? Supaya pelajar daripada kitab ini dapat membezakan perkara wajib dan perkara sunat. Itu penting tuan-tuan. Dan begitu juga apa kelebihan ilmu fardhu ain pada hari ini tuan-tuan? Ilmu fardhu ain kalau ikut dari sudut kita kata dari sudut akidah. Dari kecil lagi kita diajar tentang wujudnya apa? Wujudnya seksaan kubur. Adanya seksaan kubur. Bukan sekadar mimpi seksaan kubur, bukan. Bila kita belajar daripada basic, kita ingat dah azab kubur ni memang wujud. Sebab Nabi SAW sendiri khabar. Dan dalam Al-Quran pun ada sebut. Bila kita naik semakin meningkat umur, boleh jadi kita mendengar perkara daripada luar sana, perkara syubhah daripada golongan sesat. Mereka kata azab kubur ni tak ada. Macam mana? Macam mana kita nak hadap pendapat syubhah tadi yang cuba nak menyesatkan kita? Dia kata azab kubur ni tak wujud. Tak ada disebut dalam Al-Quran dan tak ada disebut dalam hadis. Macam mana kita nak tolak? Back to basic. Balik kepada ilmu fardhu ain. Kita belajar dulu. Nabi mengkhabarkan tentang adanya azab kubur. Kemudian selain azab, setelah mana kita belajar ilmu fardhu ain ni, kalau dulu kita belajar ilmu fardhu ain memadai dah, cukup setakat tu. Tak ada dah orang nak mari datangkan syubhah
perkara-perkara yang mengelirukan dalam Islam, tak ada dah pada waktu itulah. Tapi zaman sekarang ni tuan-tuan, bila kita belajar fardu ain, dah makin hari makin bila kata berlalu hari demi hari, banyak di luar sana tersebarnya perkara yang syubhah, perkara yang menyesatkan. Itu berhajat juga kepada dalil. Ada berhajat kepada dalil. Perlu kita cari dalil, bukan setakat cari ilmu fardu ain saja, tapi kena belajar juga dalil-dalil yang menyokong perkara yang dikhabarkan oleh Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW tentang sesuatu perkara. Seperti contoh ni, saya bincangkan tentang azab kubur. Azab kubur ni termasuk dalam pengetahuan tentang azab kubur ni termasuk dalam ilmu fardu ain sebagai contoh ni. Sebab kita kena yakin. Sebab apa kita kena yakin? Sebab Nabi khabarkan. Kenapa kita kena yakin adanya azab kubur? Sebab ada disebut di dalam Al-Quran. Maka kita kena belajar juga dalil-dalil bahawasanya wujudnya azab kubur. Seperti contoh apa dia? Dalil azab kubur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Dan yang mafhumnya Allah kata api neraka diperlihatkan kepada pengikut Fir'aun pagi dan petang. Pagi dan petang. Bila ni dipertunjukkan? Bila dipertunjukkan api neraka ni? Iaitulah kata ulama tafsir, itu berlaku pada orang yang tinggal dalam kubur. Iaitu dalam ayat Al-Quran tadi dia rujuk kepada pengikut Fir'aun. Dan bila dipertontonkan api neraka, itu merupakan satu azab bagi penghuni kubur. Maknanya ada azab kubur. Kena faham saja. Dan juga disebutkan dalam beberapa hadis baginda Nabi SAW tentang azab kubur. Kena belajar juga benda-benda tu supaya kita jadi kuat. Kemudian muallif kata lagi fara'aitu jam'a hadzal mukhtasari liyakuna mu'inan ala fahmi hadzal qadri al-mafrud 'ainan min 'ilmi ad-din fi aqsari muddah. Dia kata oleh itu saya melihat bahawa menghimpunkan mukhtasar ini. Mukhtasar itu maksudnya ringkasan. Saya melihat bahawa menghimpunkan mukhtasar ini akan menjadi pembantu bagi memahami kadar ilmu agama yang fardu ain dalam tempoh yang paling singkat. Ada. Bukan senang tuan-tuan nak menghimpunkan ilmu fardu ain dalam satu kitab ni. Ini betul-betul berhajat kepada ulama lah. Ulama sahaja yang mampu kita kata menghimpunkan perkara fardu ain, ilmu-ilmu fardu ain, dan mengasingkan ilmu yang tak fardu ain daripada ilmu fardu ain tu yang boleh dibuat hanyalah oleh ulama sahaja. Mereka yang lebih mengenali mana yang fardu ain, mana fardu kifayah, mana perkara wajib, mana perkara sunat. Sebab mereka banyak ilmu. Adapun kita ambil saja daripada mereka. Ada. Sebab tu kitab-kitab di pasar raya tu banyak. Kita kata buku fardu ain. Dia tulis depan dia buku fardu ain, campur habis perkara sunat. Ada perkara sunat bukan fardu ain. Yang fardu ainnya yang wajib je. Itu. Biar dapat beza satu persatu. Dia kata kitab ni adalah kitab yang paling cepat untuk kita belajar ilmu sekurang-kurang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bagi orang yang akan khatam kitab ni, bila dia khatam kitab ni bermakna dia telah mengkhatamkan ilmu sekurang-kurang ilmu fardu ain dah. Mengkhatamkan sekurang-kurang ilmu fardu ain yang diwajibkan ke atas mukallaf. Ada. Kemudian di sini tuan-tuan, bila kita sebut tentang ilmu fardu ain ni, bila seseorang itu meninggalkan belajar tentang ilmu fardu ain, ia merupakan satu dosa besar. Bagi orang yang meninggalkan belajar ilmu fardu ain, maka dia dikira sebagai orang yang melakukan dosa besar. Kalau mati orang ni, mati orang yang sama tadi, dia tak sempat belajar ilmu fardu ain, maka ulama kata dia mati dalam keadaan fasik. Fasik ni orang yang banyak melakukan dosa besar.
Dan orang melakukan dosa besar dan perbanyakkan melakukan dosa kecil. Itu golongan fasik. Kemudian bagi orang yang tak belajar ilmu fardhu ni, dia tak akan jadi orang yang bertakwa. Mustahil bagi orang orang yang jahil itu untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil. Mustahil. Sebab apa? Dia tak belajar ilmu fardhu ain. Macam mana dia nak mengenali perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan macam mana dia nak mengetahui perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tak dapat beza. Macam saya sebut awal tadi lah. Tak. Setengah orang mengumpat pun tak tahu dia, itu adalah perkara dosa. Tak. Setengah orang dia tak tahu takrif mengumpat tu apa. Sebab tu boleh menyebabkan dia ni sentiasa melakukan amalan tersebut. Mengumpat tu dia buat selalu. Selalu buat mengumpat, tapi dia tak tahu tu adalah mengumpat, dan dia tak tahu itu adalah perbuatan yang mendatangkan dosa. Tu rugi, tuan-tuan. Kemudian kita kata dia kata daripada kitab ni, tuan-tuan, pengarang kata kerana ini dia mengumpulkan Mukhtasar ini untuk membantu orang ramai dalam belajar ilmu fardhu ain dan pada masa yang paling singkat. Dan kitab ini, tuan-tuan, daripada mana asal kitab ni? Ni adalah kitab himpunan sekurang-kurang ilmu fardhu ain. Ilmu yang ada dalam kitab ni dia ambil daripada kitab-kitab yang lain. Seperti kitab Al-Mukhtasar As-Saghir yang ditulis oleh Al-Faqih Al-Hadrami Al-Masyhur. Al-Faqih Al-Hadrami yang masyhur namanya sebagai Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Fadl Al-Hadrami, yang beliau merupakan seorang yang sama yang menulis kitab Al-Hadramiyah. Ada kitab Matan Al-Hadramiyah. Ini kitab fiqh ni. Kitab fiqh. Dan kitab ini juga, ni kitab Aujazul Mukhtasarat ini juga diambil daripada kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah iaitu bahtera yang menyelamatkan. Maksud dia Safinatun Najah. Yang ia adalah kitab tentang fiqh mazhab Syafi'i. Ditulis oleh Syekh Salim bin Sumaid Al-Hadrami. Yang dia berasal daripada Jawa, yang wafat pada tahun 1271. Bukan senang-senang, tuan-tuan, nak himpun satu risalah ni. Ambil daripada banyak kitab. Dan ulama nak pilih-pilih benda-benda yang wajib untuk diletak dalam ni berhajat kepada ilmu yang banyak. Dan kitab ini juga diambil daripada Sulamut Taufiq. Kitab Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Syekh Abdullah ibn Tahir. Syekh Abdullah ibn Tahir. Kemudian kitab ini juga kita kata sangat baik untuk memahami ilmu fardhu ain. Dan ada pada kedua-dua tambahan ilmu fardhu ain. Maka kitab ini kita belajar sekarang ini bagi yang dah belajar Mukhtasar, kitab Mukhtasar ataupun kitab Sulamut Taufiq. Kitab ni lebih memudahkan kita untuk faham ilmu tentang fardhu ain. Dia lebih, kita kata dia sebagai langkah awal lah, permulaan dah untuk kita mulakan kitab-kitab fiqh yang lain. Maksudnya kitab ni adalah kitab yang sekurang-kurang wajib bagi setiap mukallaf belajar. Kemudian bahagian akidah pula, kitab ini diambil daripada kitab Aqidatul Awam. Dan kemudian diambil juga daripada Aqidatul Mursyidah. Kemudian kitab ini juga diambil daripada kitab Kifayatul Awam dan Matan Asy-Syaibaniyah dan Al-I'timad fil I'tiqad, dan juga diambil daripada kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Ada banyak. Kemudian kitab ni juga bahagian akidahnya diambil daripada kitab Matan Sanusiyah. Banyak, tuan-tuan, kitab-kitab ni. Diambil daripada kitab-kitab yang begitu banyak. Diambil yang perkara yang wajib saja, dihimpun-himpun masukkan dalam kitab. Sebab tu bukan mudah nak buat satu kitab ni, walaupun nampak nipis. Walaupun nampak nipis, tapi luas pada syarahannya, insya-Allah. Dan kalau kita tengok orang-orang dulu di pondok-pondok, bagi orang-orang kampung, mereka ni banyak belajar kitab-kitab nipisnya. Kitab-kitab nipis.
Sebab tu sebelum saya nak turunkan lagi, elok bagi peserta ni dapatkan kitab ni. Setiap orang dapatkan kitab ni. Bila setelah dia belajar kitab ni, esok-esok bila dah khatam semua kitab ni, dia nak rujuk tu senang. Tak, penulisan dia mudah untuk kita faham dan sebagainya. Kerana terdapat penulisan dalam kitab ni adalah perkara yang begitu asas dan perkara yang sekurang-kurang wajib diketahui oleh mukallaf. Back to basic, mudah. Kemudian kita kata lagi, disebutkan lagi oleh Aziz, pengarang menyebutkan lagi wasammaituhu aujazu mukhtasaratin as-sadati syafi'iyah fi ilmin hal wa 'ala Allahi tawakkuli wa ilaihi unib. Kemudian muallif dia sebut lagi, dia kata saya menamakan mukhtasar ini dengan aujazul mukhtasarat as-sadah asy-syafi'iyah fi ilmil hal. Kemudian dia kata kepada Allah saya bertawakal dan kepadanya jua saya taat dan bertaubat. Tengok, dia namakan kitab ni dengan aujazul mukhtasarat as-sadah asy-syafi'i fi ilmil hal. Bila sebut ilmil hal itu adalah ilmu fardu ain. Tengok. Kemudian dia sebut lagi kepada Allah saya bertawakal. Kenapa dia sebut ni? Kepada Allah saya bertawakal. Seakan-akan ada rahsia. Kenapa dia sebut kepada Allah saya bertawakal? Padahal dia sebut ni pada mukaddimah. Tak masuk lagi. Kalau ikut perbincangan tawakal ni, di mana? Di bab tasawuf. Tawakal. Tawakal ni adalah berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meletakkan sepenuhnya pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud tawakal. Dia seakan-akan nak ajar kita macam mana cara yang sebenar untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah kalau kita tengok dulu sebelum ni saya pernah belajar tentang tawakal ni. Setengah cikgu atau ustazah dia kata apa? Kalau nak tawakal kena usaha dulu. Bagi orang yang nak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dia berusaha sungguh-sungguh untuk dia berjaya. Barulah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak konsep tawakal macam tu, tuan-tuan? Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adakah betul apa yang diajar oleh sebahagian orang? Dia kata kita ni kena usaha sungguh-sungguh dulu untuk mendapatkan sesuatu yang kita nak, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak cara tu? Dulu saya dengar macam tu, sentiasa dengar macam tu. Dia kata, tawakal saja tak boleh, kena usaha dulu. Macam tu. Kena usaha dulu baru tawakal. Sebenarnya konsep yang dikatakan usaha dulu baru tawakal itu tak tepat, tuan-tuan. Sebab tu ni muallif nak ajar kita apa dia? Dia daripada awal lagi dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia teruskan lagi pergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengarang di belakang-belakang lagi. Dia konsep dia macam ni. Kita kata bagi seseorang itu yang berusaha untuk mendapatkan sesuatu, dia bertawakal. Sepatutnya dia kena bertawakal dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dia mulakan usaha dia. Sebab apa? Kalaulah kita kata usaha itu tidak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya pada usaha lagi tak menjadi. Sebab tu dia serah awal-awal lagi urusan dia. Ya Allah, aku nak berusaha ni, ya Allah, aku serahkan diri aku kepada Engkau dengan harapan apa yang aku usaha ni akan membawakan hasil. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala awal lagi. Tawakal dulu, kemudian baru usaha. Itu sepatutnya. Sebab kalau usaha dulu, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan usaha itu berlaku, maka tak jadi juga. Tak jadi juga. Sebagai contoh, orang ni dia kata esok aku nak berusaha sungguh-sungguh belajar. Aku nak belajar sungguh-sungguh dengan penuh usaha. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan dia untuk dia sempat belajar, apa berlaku? Maka dia tak akan belajar. Sebagai contoh, dia kata esok aku nak belajar betul-betul, bersungguh-sungguh.
nak dapatkan rezak yang cemerlang. Tiba-tiba hari ni dia meninggal dunia, tuan-tuan. Sebab tu kalau dia letak pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah cara yang betul bagi seseorang yang bertawakal. Ada sekarang ni aku serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian lepas ni aku usaha. Itu cara sebenar. Ada sebab pada usaha lagi adalah berlaku usaha itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan semata-mata kekuatan kita. Tak. Kalau Allah izin, berlakulah usaha. Kalau Allah tak izin, usaha tu pun tak menjadi. Dah apatah lagi rizak yang kita nak tu. Itu adalah cara ataupun konsep tawakal yang betul. Tawakal dulu baru usaha, dan tawakal itu diteruskan sampai ke akhir. Tawakal sentiasa kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah kita letakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata apa? Kepadanya jua saya taat. Tengok orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata saya kepadanya jua, kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga saya taat, buat ketaatan dan bertaubat. Tengok dia buat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut bab taubat ni dibincangkan pada bab tasawuf. Bab tasawuf. Sebab apa dia letak taubat di depan ni, tuan-tuan? Sebab apa? Bila mana seseorang tu nak menulis, nak melakukan ibadah, nak menulis kitab, ada sebagai contoh. Ilmu fadha'ah ini adalah ilmu yang bersih, suci. Dan disebabkan ulama ni dia tak nak campurkan perkara suci dan perkara yang kotor, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata dosa ni adalah perkara yang kotor. Maknanya dia bertaubat dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hilang kekotoran dalam diri dia ni. Sebab tu dia buat betul-betul ada karang kitab ni tanpa ada perkara-perkara yang kotor. Tak nak dicampurkan perkara maksiat dan perkara yang mendatangkan pahala, tak nak. Dan bila nak buat ibadah, pastikan diri kita ni bersih daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang maksiat, perkara dosa. Bersih. Pastikan sedemikian. Itu cara terbaik bagi seseorang tu nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain, tuan-tuan. Sebagai contohlah, setengah orang dia ni rajin solat jemaah 5 waktu. Jemaah 5 waktu, tuan-tuan. Puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang ni dia rajin dia buat solat 5 waktu. Tapi dalam masa yang sama dia pakai gelang. Bagi orang lelaki dah. Ni saya bagi contoh ni, bagi orang lelaki dia pakai gelang. Ada. Dia buat ketaatan, dalam masa sama dia buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bercampur. Adakah dengan cara ni kita nak meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala? Tak buat ibadah buat, tapi dalam masa yang sama maksiat pun ada pada tubuh badan kita. Sebagai contoh lagi, lelaki pakai bertindik di telinga. Ini benda haram juga. Ada. Kalau gelang tadi hanya dikhususkan untuk perempuan. Perempuan pakai gelang pun tak ada. Rantai. Rantai sebagai contoh. Rantai gelang sama juga. Rantai gelang ni adalah pakaian ataupun peralatan yang dikhususkan untuk perempuan. Tiba-tiba orang lelaki pakai pula bawa pergi solat Jumaat, solat 5 waktu dan sebagainya. Macam mana nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala kalau dalam masa yang sama dia ni melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh itu hendaklah seseorang tu bila dia nak buat benda yang taat, pastikan benda maksiat ditinggal dulu. Begitu juga apa yang diamalkan oleh pengarang ni, dia buat taubat. Dia bersihkan diri dia dulu, kemudian dia menulis risalah yang bersih. Jadi saya kira sampai sini dulu untuk hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua, dapat sama-sama kita amalkan dan dapat sama-sama kita kongsikan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dari kalangan orang yang meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita di syurga Firdaus yang a'la, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita di dalam majlis ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Okey, terima kasih Ustaz. Mungkin kita boleh buka soalan Ustaz kan?
Boleh. Kepada yang ingin mengajukan ada apa-apa sebarang kemusyakan, bolehlah diajukan kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada tulis tadi, kalau orang lelaki dia pakai gelang ke apa, tapi bukan emas sebab kebiasaan orang bermain golf sekarang dia pakai gelang besi ke apa tak tahulah untuk jaga apa serat saraf ke apa. Macam mana itu Ustaz? Terima kasih. Saya pernah dengar tentang jawapan orang pakai gelang kadang-kadang untuk perubatan. Tapi betul ke tujuan dia untuk perubatan? Gelang daripada batu, jet dan sebagainya, macam-macam lah. Ada, saya pernah dengar orang pakai macam tu, tapi hukum secara tepatnya saya tak pasti. Ada, sebab kalau dia niatkan, tapi kalau dia niatkan sebagai gelang, itu memang haram lah, jelas haram. Tapi kalau untuk perubatan, untuk dapat manfaat daripada gelang tu, yalah, batu jet ni memberi, kita kata ada faedah juga kalau orang letak di badan, letak saja. Atau kadang-kadang setengah batu jet diletak dalam bantal. Dia orang kata boleh serap toksik dan sebagainya, memberi manfaat. Tapi sejauh mana? Sejauh mana benda tu betul atau tidak? Ataupun kena tengok sejauh mana benda tu diperlukan oleh orang yang memakai. Ada, kalau ikut hukum Hasan, gelang memang haram. Tapi untuk yang tu saya kena rujuk balik. Ada. Berbeza dengan orang yang kita kata setengah orang yang pergi haji dan umrah, dia pakai tali ataupun rantai besi untuk gantung kad. Itu tidak termasuk kita kata sebagai rantai, itu sebagai petanda saja. Tak. Kalau dia niat sebagai rantai maka haram lah. Tak nak dia pakai untuk apa? Untuk berhias. Bagi orang lelaki lah, maka haram juga. Tapi kalau itu sebagai petanda, tak nak bagi hilang ke apa, itu tak ada masalah. Beza kalau orang pakai gelang, beza. Ada setengah orang pakai tali. Tali wallahu alam. Kalau dia niat sebagai azimat ataupun pakai ni, kita kata pakai gelang untuk sebagai gelang untuk berhias, sebagai perhiasan, maka haram. Dia. Sebab gelang ataupun rantai itu adalah peralatan yang khusus untuk perempuan. Dan ataupun ulama kata boleh jadi juga gelang dan rantai ni adalah pakaian bagi orang kafir. Lagi tu, sedangkan Nabi kata man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Kalau siapa yang menyerupai sesuatu kaum dari kalangan orang kafir, meniru dari sudut pakaian, peralatan tadi, maka mereka seperti daripada orang sana juga. Mereka seperti orang sana. Dan seperti golongan kafir juga. Lagi berat dosa dia. Tentang macam batu tadi, wallahu alam sejauh mana. Nanti saya rujuk balik. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Setakat itu saja rasanya. Terima kasih kepada yang bertanya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Matawali yang merupakan guru Al-Quran ini dan juga guru Fardu Ain yang melalui perkongsian ilmu pengajian berkitab Awijaz Mukhtasar ini dengan perbincangan iaitu bab akidah juga Fardu Ain pada pagi ini yang merupakan intisari dari perkara asas-salah ajaran Islam seterusnya perlu kita hayati dalam kehidupan seharian kita. Dan akhir kata, semoga perkongsian ilmu ini memberikan kita manfaatnya serta memberikan kita kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Ucapan terima kasih kepada program ini, kepada penaja. Semoga semangat ini dapat diteruskan demi kelangsungan majlis ilmu ini. Dan seterusnya saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk kita tangguhkan dahulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله كل خير. السلام Terima عليكم kasih Ustaz. ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.